Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi al-kiram. Ila masyayikhina syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar miftah babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Alhamdulillah kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita bernafas di muka buminya, meminjam segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Keupayaan bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kesihatan tubuh badan, kelapangan, dan ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha, maka di situ merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka sewajibnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyadari hakikat ini, maka terus menerus kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menyadari hakikat ini, iaitu hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari masa ke semasa, kerana itulah jalan bagi orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pada hadis yang ke-30. Sama-sama kita dengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang pernah keluar dari bibir mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga berkat mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melembutkan hati kita, kemudian memberi peringatan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini dalam ruang peluang yang berbaki ini, untuk kita mengingati apa yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini hadis yang diletakkan tajuknya oleh penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mata'ahu Allahu bis-sihhati wal afiyah, diletakkan tajuk bengkak kaki kerana beribadah di waktu malam. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari وبه قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله
wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang membawa erti daripada Aisyah radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadah di waktu malam sehingga bengkak kedua kakinya. Maka saya pun, yakni Aisyah pun berkata kepadanya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau beribadah sampai begini ya Rasulullah, sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang terkemudian. Ini seandainya beliau berdosa padahal sebenarnya beliau maksum, yakni terpelihara, ini baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, terpelihara dari berbuat dosa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah lebih bagus kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berusia 6 tahun dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua hijrah ketika berumur 9 tahun. Berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Merupakan satu-satunya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan Nabi ketika mana merupakan seorang anak dara. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewafatan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Saudah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Abdullah, diletakkan kunyah Ummu Abdullah, sedangkan Aisyah ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak, tetapi di situlah hukum terbit bahawa bolehnya meletakkan kunyah dengan anak saudara, iaitu Aisyah itu anak saudaranya itu Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, berkahwin dengan Sayyidina Zubair Al-Awwam, maka dapat Abdullah bin Zubair. Maka Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kunyah kepada Aisyah ini dengan Ummu Abdullah. Banyak lagi digelar Aisyah ini dengan Humaira yang mempunyai pipi kemerahan. Dan di dalam kitab Rahim Al-Makhtum, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan Aish. Itulah Aisyah radhiyallahu anhuma, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan meriwayatkan hadis kana khuluquhul Quran. Bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalimah pendek yang Aisyah simpulkan kana khuluquhul Quran. Dia akhlaknya merupakan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Quran yamshi 'alal ard, yang berjalan di muka bumi ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqihah, yang setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjawab persoalan-persoalan fiqh
di kalangan para sahabat, dan ramai bertandang kepada beliau, meriwayatkan hadis, bertanyakan persoalan-persoalan hukum kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan daripada Nabi SAW sekitar 2210 buah hadis. Maka pada malam ini kita melihat satu yang diriwayatkan oleh Aisyah, bagaimana Aisyah itu melihat watak Nabi SAW di dalam rumah. Kerana Rasulullah SAW wafat di dalam rumah Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Malah Rasulullah dimakamkan di bilik Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, sehingga Siti Aisyah bercita-cita untuk dimakamkan di sebelah baginda Nabi SAW. Tetapi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab ditikam, maka dalam keadaan nazak, Umar mengutuskan orang untuk meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan, untuk dikebumikan di situ. Maka Aisyah radhiyallahu anhuma dengan jiwa yang besar mengizinkan khalifah Islam yang kedua itu dimakamkan bersama dengan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan bapanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan diizinkan Khalifah Umar untuk dimakamkan di situ. Dan setelah kewafatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, Sayyidatina Aisyah itu dimakamkan di perkuburan Baqi'. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah, seorang wanita, seorang ummul mukminin yang banyak melihat watak Nabi SAW. Maka hari ini kita dengar hadis yang disampaikan oleh Aisyah berkenaan bagaimana Nabi SAW di waktu malam di rumah, bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malam, bagaimana adab Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Nabi SAW menjiwai sifat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, kata Aisyah radhiyallahu anhuma, kana yaqumu minal laili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa, ini selalu, bila kana digabungkan dengan fi'il mudhari' yaqumu, maksudnya perbuatan itu selalu, sentiasa, tufidud dawam, yang bererti sentiasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadah pada waktu malam, hatta tatafattara qadamahu, sehingga apa? Tatafattara ni bengkak kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya kepada suami aku, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tasna' hadha ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah lakukan sebegini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan untuk kamu ma taqaddama, apa yang telah lalu, ini dosa yang telah lalu, min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan yang telah akan datang. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maksum. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menghidupkan malam sedemikian rupa sehingga bengkak-bengkak kaki, kan? Kenapa? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, salahkah
Aku suka aku ni menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Aku suka, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tanya kepada Aisyah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan persoalan diampunkan dosa itu. Bukan persoalannya begitu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan rasa syukur baginda sallallahu alaihi wasallam melalui ibadah malamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kita lihat sebuah sedikit tentang keterangan yang diletakkan oleh penyusun. Kata penyusun, Nabi kita yang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum daripada mengerjakan dosa. Tak ada dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Seandainya beliau berdosa, maka Allah Ta'ala telah bersedia mengampuni dosa beliau yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, beliau sangat banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sehari semalam baginda tidak kurang daripada 70 kali beristighfar. Lebih daripada 7 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Rasulullah kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktharu min 70 marrah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih daripada 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum. Seorang yang maksum terus menerus meminta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan istighfar seperti kita. Istighfar kita sebagaimana disebut oleh Rabi'atul Adawiyah rahimahullah, di dalam dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Sayyidatina, apa kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar kita ni memerlukan istighfar yang lebih banyak. Istighfar kita ni memerlukan istighfar atas istighfar. Kerana apa? Kita beristighfar, lepas tu jatuh di dalam tergelincir di dalam kelalaian kita dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar lagi, kemudian jatuh lagi, istighfar lagi, lalai lagi. Jadi Rabi'atul Adawiyah kata, istighfar kita memerlukan istighfar di atas istighfar. Itu seperti syukur kita. Syukur kita memerlukan syukur di atas syukur. Syukur di atas Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas syukur. Itu sifat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sunyi menjalinkan hubungan yang murni dengan Allah Subhanahu wa taala, antaranya melalui istighfar yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis menyebutkan, tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Tuba, beruntunglah sesiapa yang di dalam sahifah dia, di dalam lembaran catatan amalnya nanti dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak istighfar di dalamnya. Terdapat banyak catatan baginya, dia merupakan seorang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Rasulullah yang maksum itu pun beristighfar 70 kali. Lebih daripada 70 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Yang tidak maksum, yang maksum itu, maka kita
perlu letakkan di mana diri kita yang seringkali lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kita lalai daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan di dalam satu majlis Rasulullah bersama dengan para sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar ini mengira berapa kali di dalam satu majlis itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah melafazkan doa Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali lebih di dalam satu majlis, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala ini khudu', tawadhu' dengan Allah Subhanahu wa taala, menampilkan ubudiyah di dalam kehidupan itu melalui apa? Melalui istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi di dalam sehari semalam baginda beliau selalu bangun di waktu malam untuk beribadah dan menghabiskan waktunya dalam munajat di hadapan Allah Ta'ala sehingga bengkak kedua kaki beliau. Kita sebulan tak bangun tahajud itu tak ada kesan apa di dalam hati kita. Tak rasa apa-apa. Kan? Subhanallah, setahun kita penuhkan malam itu dengan tidur, bangun hanya solat subuh, kita tak merasa apa-apa. Kan? Itulah diri kita yang saban hari, saban waktu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita berbangga setiap hari meyakini bahawa kita ni baik pada orang itu, orang ini, orang itu. Sedangkan kita tak tahu orang yang kita sangka kita lebih baik daripada dia itu, mungkin dia itu lebih kerap bangun malam daripada kita. Kita dengan penuh kelalaian, setiap hari kehidupan kita penuh dengan kelalaian, dalam masa yang sama kita merasakan kita lebih baik daripada orang. Wa'iyyazubillah. Kemudian disebutkan lagi, ini adalah suatu teladan kepada semua umatnya. Kita yang terlalu banyak dosa ini semestinya lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Ta'ala dan lebih banyak lagi beribadah di waktu malam. Tetapi oleh kerana kelemahan iman yang ada di dalam dada kita, maka kita rasa malas beristighfar dan merasa selalu berat untuk bangun dari tempat tidur untuk beribadah. Ulama menyebutkan qayyidin ni'mah bisyukri, kamu ikat nikmat kamu itu dengan apa? Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu diikat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi, sebagai contoh sihat, nikmat sihat. Allah melihat kita ini saban hari, aku bagi kepada kamu ni sihat, kamu lalai banyak daripada taat, maka kita bimbang nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak ikat nikmat sihat itu, kita tampilkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nikmat yang hampir dengan kita menjadi wasilah ingatan kita untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berterusan. Bangun pagi, Allah Subhanahu wa taala bagi lagi kita bernafas, cepat-cepat ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, waktu sarapan ada makanan, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala redha. Di dalam hadis Riyadhus Salihin ada menyebutkan Allah Subhanahu wa taala suka hamba-Nya itu apabila menyuap satu makanan, maka memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ketika hamba itu meminum satu minuman, maka diucapkan alhamdulillah. Maka itu cara kita mengikat nikmat itu, sekaligus kita mengikat dengan erat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian kita, dengan menjadikan nikmat itu sebagai wasilah untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam itu berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita? Banyak, teramat banyak. Maka jadikanlah
nikmat itu sebagai wasilah untuk kita terus berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, jadikanlah kelalaian kita itu sebagai wasilah untuk beristighfar, menjalinkan hubungan kita lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai satu tahap apabila kita kerap berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, berputik di dalam diri kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sebutkan lagi, maka kalau kita cuba meraba dada kita dan bertanya kepada diri kita sendiri, dapatlah kita mengukur sejauh mana kekuatan iman yang ada di dalam dada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang sentiasa menyucikan dirinya, menyucikan hatinya. Qad khaba man dassaha. Dan malang, rugi orang yang sentiasa mengotorkan hatinya. Maka tanggungjawab kita, kaedah kita sebagai seorang mukmin itu, hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala perlu dijaga. Bagaimana cara dia? Dengan banyakkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan apa-apa nikmat yang kita nampak itu dengan apa? Dengan menampilkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang sedar sebelum ia ditemui oleh kematian, dan berjayalah orang yang bersegera berbuat ibadah sebelum terlambat. Idza jaa ahadahumul maut, apabila datang seseorang itu akan kematian kepadanya, maka waktu itulah disebut apa? Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku, aku nak jadi hamba yang bersyukur, aku nak solat malam, aku nak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, dan apa amalan aku nak buat, kembalikan aku, yang aku tinggalkan aku nak buat, maka kembalikanlah aku. Maka ketika nyawa di kerongkong, maka telah tertutup peluang untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terlambat kita rebutlah apa yang peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, dengan melihat watak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menampilkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Itulah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu an, Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan kerana aku tamakkan syurga dan bukan aku takutkan neraka, tetapi aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang berhak disembah. Maka oleh sebab itu aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diwarisi oleh Rabi'atul Adawiyah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa kehambaan yang murni, dan benda itu ditampilkan di dalam kehidupan sehari-harian mereka, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat dan di kalangan para ulama sehingga ke waktu ini. Alhamdulillah, moga-moga sedikit peringatan daripada hadis ini kita dapat ambil yang tibar yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu adalah kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih atas perhatian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.